A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Alhamdulillah lama dah saya tak bersiaran. Minta maaf lah kerana saya on the go. Saya rasa 2 minggu tu on the go je. Pada minggu lepas tu saya travel banyak tempat sebelum tu pun saya travel banyak tempat. Jadi masa tu agak mencemburui lah, tak dapat nak bersiaran live bersama-sama dengan semua kan. Tak apa, bermula daripada hari ni saya cubalah untuk kekalkan live. Mana-mana yang saya tak ada program live, saya akan live pukul 12.30 hari. Tapi kalau yang ada program live macam lusa, saya akan buat live jugalah beserta dengan saya buat ceramah. Dan minggu ni pun saya masih lagi travel. Hari ni di Kelantan, semalam di Kelantan juga. Lepas tu esok di Setiu, lusa di Terengganu. Lepas tu barulah faham, barulah balik ke rumah. Jadi begitulah kehidupan kan. Nak macam mana cara kerja saya macam tu. Waalaikumsalam. Hari ni sebenarnya saya nak sambung lagi lah perbincangan kita tentang hubungan suami isteri. Sebab saya dapat soalan banyak sangat. Saya minta maaf, saya tak sempat nak balas dekat saya punya FB Messenger. Soalan-soalan yang puan-puan, ada juga tuan-tuan yang hantar pada saya, tanya pasal macam-macam lah, tanya pandangan lah, tanya masalah lah. Saya ada maklumkan lah, kalau nak cepat boleh tolong DM dekat IG saya. Sebab kadang-kadang FB Messenger saya ni ada masalah sikit lah. Bila saya cari balik mesej tuan-tuan dan puan-puan, saya tak jumpa. Cik Ani, waalaikumsalam. Ya, lama tak live. Sebab saya duduk dalam kereta. Ni pun masih dalam kereta. Saya dekat Kelantan, Tanah Merah sekarang. Gitu Okey, baiklah. Oleh kerana banyak sangat soalan-soalan berkaitan dengan suami isteri, hari ni saya nak share satu lagi tips. Isteri, bagaimana kita ni nak menjadi seorang isteri yang bagus, isteri yang harmoni dan menyumbang kepada keluarga yang bahagia. Begitu juga dengan suami lah. Antara tips lah menangani hubungan suami isteri dan juga hubungan keluarga yang baik ialah menyediakan hidangan. Janganlah kita expect apabila kita bagi makanan ni seolah-olah wanita duduk di dapur. Sekarang kita ada ni sindrom di mana budak-budak lepas SPM dia berbangga dapat orang kata G kan, tunjuk lagi dekat internet, saya dapat result tak bagus pun, tapi tak apa, saya tak nak sambung belajar, saya nak kahwin terus. Sebab wanita ni sambung belajar tinggi-tinggi pun duduk dekat dapur juga. Bagi saya lah, wanita dan dapur ni dia tak dapat dipisahkan. Dan dapur ni sebenarnya kalau kita tengok, kalau saya sendirilah, dia tempat terapi lah untuk kita. Satu. Yang kedua, dia juga adalah tempat privacy bagi seorang wanita. Me time kita tu kat situ kan. Sebab wanita ni kalau orang ganggu lah dapur dia, memang dia marah lah kan. Sebab tu kalau wanita ni tengok ada banyak-banyak dalam rumah, kadang-kadang nak wujudkan orang kata keseimbangan, hubungan baik antara wanita-wanita ada dalam rumah tu bukan mudah. Contohnya menantu dengan mertua. Kalau menantu ni buat kerja, mertua pun komen, menantu kadang-kadang marah juga. Kalau menantu buat kerja, mertua pula buat kerja, menantu tak suka. Atau menantu ni buat tak tahu, contohnya kan, tak menghargai, pun mertua marah. Sebenarnya wanita dan dapur ni dia banyak isu, banyak kisah di sebaliknya lah. Kalau macam saya, penat sangat, travel banyak hari ke, ataupun kerja non-stop, pagi, petang, siang, malam. Cara untuk release tensionnya macam mana? Saya pergi dapur, masaklah apa-apa yang saya rasa selesa. Minumlah apa-apa yang saya rasa okey. Kemaslah dapur. Itu cara kita release tension. So sebenarnya wanita dan dapur ni dia banyak isu. Satu cuma saya nak ingatkan adalah, dapur ni bukan melambangkan wanita itu rendah ataupun tinggi. Tidak. Bukan kata okey, wanita duduk dapur maknanya wanita ni rendah. Dia belajar tinggi, kenapa kena duduk kat dapur? Tak, sebenarnya kerana fitrah kita tu begitu kan. Lepas tu kita suka dengan masakan, menyediakan hidangan. Tapi kita kena ingat satu lagi lah, selain daripada faktor itu, makanan ni bila kita bagi makan orang, kita buat makanan, kita sediakan hidangan, kita memenuhi keperluan makanan family contohnya.
Maka itu adalah satu kaedah bagaimana kita nak tambat hati orang. Ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena belajar ni. Orang tua dulu kata, dia kata isteri kalau nak tambat, nak pegang hati suami, kena pegang dua perkara. Pertama, pegang perut. Yang kedua, pegang apa dia? Yang kedua kita ulas kemudian. Iaitu pertama tu pegang perut tu. Maknanya kita pastikan makanan di perut dia tu terjaga, sihat, mencukupi, kan, terbela. Ahli keluarga pun kita jaga makan minum dia dan sebagainya. Itu adalah kaedah bagaimana kita nak tambat hati orang. Kadang isteri tanya, Ustazah, macam mana saya nak buat supaya hubungan rumah tangga saya berkekalan? Inilah rahsia orang tua dulu-dulu, iaitu menambat hati ahli keluarga melalui makanan. Sebab tu kita belajar cara masak yang betul. Kita belajar menghidangkan apa yang sesuai, apa yang sihat, apa yang berkat. Dan dalam masakan tu kita bukan setakat masak, kita baca doa dan sebagainya. Assalamualaikum Ustazah, macam mana isteri susah nak tidur malam sebab ada gangguan orang ketiga? Nur Suria, kadang-kadang kita ni kena belajar bahagiakan diri sendiri. Pertama, bahagiakan diri sendiri dulu. Okey. Gangguan ni dia akan ada dari semasa ke semasa lah. Contohnya gangguan orang ketiga. Kita tak nak kerana orang ketiga tu, dia tu memang dah buat, orang kata, mengganggu kehidupan kita dengan suami kita. Tapi dalam masa yang sama, kita kena stay sihat, kena stay seimbang, kena stay bagus, kena stay stabil supaya kita dapat protect ahli keluarga kita, suami dan anak-anak kita. Tapi apabila berlaku gangguan tersebut, kita pun terjejas dari sudut emosi, terjejas dari sudut psikologi, terjejas sudut kesihatan, terjejas dari sudut ibadat, terjejas. Akhirnya kita lemah. Bila kita lemah, lagi mudahlah orang nak ganggu keluarga kita. So sekarang dengar kata saya, jaga dulu diri kita, bahagiakan dulu diri kita, biar kita ni stabil. Sebab tu apabila berlaku apa masalah, protect diri kita, kembalikan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kuatkan diri. Bila kuatkan diri, insya-Allah barulah kita boleh berfikir dengan rasional, barulah boleh ambil tindakan yang sesuai. Bila kita lemah, kita nak ambil tindakan pun jadi susah, betul tak? Okey. Balik semula kepada perbincangan kita. Dia kata suami ni mungkinlah dia tak nak susahkan isteri dengan memasak, dengan menghidangkan makanan dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita kata tak apalah, beli makan kat luar lah. Betul. Tetapi untuk menjaga keharmonian dan kesejahteraan keluarga, lebih baiklah kita ni, lebih jauh baik ulama kata, menyediakan makanan sendiri. Sebab apa? Pertama, kita boleh jaga keberkatan makanan. Sebab kita tahu kat luar, kita beli ni dengan orang yang menutup aurat elok ke tak, kita beli ni dengan orang yang jaga ke tak dia punya iman. Tapi kalau kat rumah, insya-Allah kita cuba jaga sedaya yang mungkin, betul tak? Yang kedua, kebersihan makanan yang nak masuk dalam ahli keluarga kita tu, kita nak jaga juga. Kalau kat luar ni belum tentu, kita tak jamin, kecuali kedai yang kita betul-betul kenal, betul tak? Macam kedai orang kawan kita yang memang terjamin dia orang yang bagus, dia orang yang jaga, dia orang yang bersih, tak apa. Kalau macam tu okey, kan? Tapi bukan semua kedai kita dapat jamin keadaan tersebut, kan? Lepas tu, kalau boleh lagi, bila kita beli dekat luar ni pula, tak boleh jaga pula dari sudut kesihatan, kalori, penggunaan sayur. Macam saya kan puan-puan, bila saya pergi makan kat luar lah contohnya, saya terpaksa bawa sayur sendiri. Sebab biasanya kita portion sayur sekarang di Malaysia ni tak samalah dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu ulaman banyak, sayuran banyak. Tapi kalau sekarang kita tengok semakin berkurangan. Nasi timun 2 keping je, timun batang 2 keping je. Tu ke kita punya kalori. So sebab itu ulama kata memasak sendiri tu lebih jauh lebih baik banyaknya daripada memakan makanan yang dibeli di kedai. Dia kata okey. Lepas itu dia kata lagi, yang paling penting juga bila kita masak ni, kan, kita boleh juga berzikir, baca doa sambil masak. Kita niatkanlah. Contohnya kalau orang tua ajar kita lah, selawat jangan tinggal, kan. Lepas tu bila kita guna air tangan kita tu, air tangan ni lah yang nak membesarkan ahli keluarga kita. Itulah air tangan yang berkat. Sebab tu
kita kan pergi mana-mana pun kita mesti teringat makan masakan mak kita. Kan. Walaupun kadang-kadang suami kita ni dia tak ngaku tau. Dia kata, awak masak tak sama lah, awak tak sedap lagi ni, komen. Tapi dia tak perasan bila kita dah train lidah dia tu, dah train perut dia tu selama macam saya dah 20 tahun. Bila dia pergi kat luar, dia tak perasan. Rupanya dia punya lidah dah berubah ikut kita punya air tangan. Tu saya nak cerita sebenarnya. Kan. Okey, seterusnya ada satu kisah ni, Imam Syafi'i pernah menziarahi rumah Imam Malik. Ketika dia pergi rumah Imam Malik tu, anak Imam Malik ni sediakanlah masakan. Lepas tu dia sediakan masakan yang banyak dan sedap. Lepas tu dekat luar bilik tu disediakan juga air wuduk. Kan, sebab biasa ulama ni kan malam-malam dia akan berwuduk dan seterusnya akan berqiyamul. Tapi kemudiannya anak Imam Malik ni pelik bila dia tengok Imam Syafi'i ni. Dia kata, ayah, betul ke ayah Hajat ni ulama besar yang datang rumah kita? Lepas tu dia kata, iyalah, memang ni ulama hebat. Kita tahulah Imam Malik ni mengkagumi Imam Syafi'i kan. Anak murid dia yang hebat. Kan, yang mana Imam Syafi'i ni dia sangat miskin, anak miskin. Jadi bila nak tulis sesuatu, tulis atas tapak tangan. Sebab tak ada alat untuk menulis ni sebab miskin. Tetapi Imam Malik dapat spot dia, okey, kenal ini anak murid dia yang hebat lah. Jadi dia kata, betul ke? Betul. Adik tu SMO dik. Jadi lepas tu apa yang dia buat? Tapi ayah, kenapa dia makan habis makanan tapi air wuduk tak tersentuh pun? Lepas tu Imam Malik pun pelik. Kenapa? Waktu Imam Malik pun jumpalah Imam Syafi'i. Kenapa kau habiskan makanan tapi air wuduk tak sentuh, tak qiyam ke apa? Macam ibarat gitulah dia tanya. Dia kata bukan. Dia kata makanan ni yang anak engkau sediakan ni terlampau berkat. Sehingga kan aku ni dapat jawab lebih kurang 300 soalan masalah pada satu malam. Jadi tak sempat nak ambil wuduk, nak solat qiyamul lail. Kita tahulah Imam Syafi'i kan, ulama-ulama ni cara qiyam ni macam-macam. Jadi Imam Syafi'i ni selalunya bila tidur ni, dia tidur ayam, dia akan fikir apa masalah dia nak jawab macam mana. Macam hukum fiqah, macam mana nak jawab, macam mana usul fiqah dia. Dia nak teliti satu-satu soalan tu. Tapi oleh kerana makanan yang disediakan oleh anak Imam Malik terlampau berkat, jadi dia boleh jawab 300 soalan malam tu dengan lancar. Nak ceritanya penangan makanan berkat ni sangat penting. Bukan makanan berkat dalam rumah kita saja, tapi kita pergi mana-mana tu kita cari makanan berkat dan bagi kesan pada perbuatan kita. Kita ada rasa tak macam ni? Sebenarnya ada perempuan. Anak kita bila makan makanan berkat, pelajaran tu lebih mudah, perangai tu lebih elok. Kalau ada masalah pun lebih mudah lah untuk kita atasi. Dia nak bawa diri ke mana-mana tu akhlak tu terselah. Begitu juga dengan suami. Kalau dia nak buat jahat dengan kita, dia fikir banyak kali. Kalau dia tersalah jalan pun, maknanya dia akan pusing tu, dia akan teringat, dia akan kesian dekat kita tu, pusing balik. Sebab apa? Kesan daripada makanan berkat ni dia akan membentuk daging. Daging ni pula daging molek. Kan dia macam korban lah. Sekarang ni musim korban ni kan. Ni ada saya buka tempah korban, masih ada lagi dekat Patani, dekat Kelantan, dekat Sabah, dekat Kedah. Siapa nak cepat-cepat segera. Pagi tadi pun ada orang tanya, saya nak tempah 3 dekat Patani. So masih ada lagi. Dan kita buat ada SOP. Kalau untuk asnaf tu 1 kilo, 1 orang sahaja. Kita tak nak bagi lebih. Tak naklah suka-suka hati tukar macam tu kan. Bagi agih-agih, tak ada. Saya betul-betul untuk asnaf berdasarkan data. Saya nak ceritanya macam ni. Daging korban ni, bila kita berkorban dengan semangat nak korban betul-betul kepada Allah SWT, kita keluarkan duit kita sama ada dalam keadaan susah ke senang. Kita fikir mana yang terbaik, mana yang paling berkesan korban kita ni, mana orang kata yang paling berharga pahala dia tu, hak tu kita keluarkan. InsyaAllah daging korban tu bila dimakan oleh tuan dia tu, InsyaAllah berkat juga. Dan semoga tuan dia tu pun dapat berkat daripada sumbangan korban tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak macam tu. Berkat ni makanan berpanjangan. Begitu juga dengan makanan berkat yang kita hasilkan dalam rumah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lupa dalam membina keluarga bahagia. Kalau boleh usahakanlah macam mana pun untuk minimumkan anak kita
kata menjauhkan daripada makanan tak berkat, makanan tak bersih, makanan tak halal, makanan tidak kata tayyibah halal. Benda tu yang sangat penting. Sebab benda tu akan bentuk perut pedar. Kalau Kelantan kata perut pedar anak kita, perut pedar suami kita. Sebab tu kalau dalam rumah mesti ada jadual makanan. Walaupun sibuk macam mana, anak ni pastikan kalau boleh bawa bekal. Kalau saya tak ada, kita pastikan staf yang bagus, staf yang orang kata beriman, uruskan anak kita. Kalau ada bibik tu jangan jadi tuan di rumah, tapi bibik tu kita yang uruskan. Macam mana cara dia sediakan makanan, dia solat ke tak solat, dia jaga aurat ke tak jaga aurat. Walaupun dia mungkin belajar agama tak tinggi, tetapi kita didik dia dengan agama bila duduk dalam rumah kita. Saya perempuan, masa anak kecil dulu pernah saya tak ada bibik apabila anak dah mula sekolah. Tapi masa tu tak sempat. Saya buat macam mana? Saya beli lauk, saya beli ayam, daging, ikan. Saya bagi dekat isteri imam. Imam tolong masakkan banyak-banyak. Saya pun letaklah, kalau Kelantan kata cetung-cetung. Cetung ni maknanya bungkus-bungkus letak dalam peti sejuk untuk makanan basic. Tapi yang sayur-sayur tu kita buat on the spot. So bila balik saya panaskan sahaja. Tapi saya make sure yang buat tu adalah isteri imam yang bagus, yang soleha, yang kita pun pilih menu tu, menu-menu yang sihat, anak kita suka. Dan bila kita buat tu kita ejas-ejas pula biar dia tu panas, campur dengan sayur. Kalau sayur kita tak boleh buat lama lah, memang kita kena buat on the spot. Okey, sebab itulah sebenarnya dalam orang kata perancangan kita dalam rumah, makanan ini janganlah kita pandang sebagai suatu benda yang mudah, kerana makanan ni dia pengikat kasih sayang. Yang kedua, makanan ni juga punca kepada keberkatan keluarga. Yang ketiga, makanan ni juga kita nak pegang hati suami kita. Bila kita dapat pegang perut suami kita, kita boleh pegang hati suami kita, insya-Allah. Kita minta supaya suami kita ni jadilah suami yang bertanggungjawab, suami yang terbaik, insya-Allah. Okey, seterusnya bila sebut lagi pasal makanan, apabila Nabi Muhammad SAW memberitahu sahabatnya supaya beri minum atau makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka sahabat pun jawab, nak bagi apa Rasulullah, bulan Ramadan kami pun tak ada apa-apa. Maka Rasulullah kata, kamu berilah walaupun hanya sebiji kurma atau segelas air. Maksudnya apa? Bila kita nak tawan hati ahli keluarga kita, macam mana? Kita bagilah, walau kalau kita tak sempat macam mana pun, ajarlah anak kita. Okey adik, kalau ibu balik, ayah balik, bagi air. Kalau suami balik, abang nak air. Macam saya, suami saya, dia tak terima saya buat air manis. Sebab saya ni jenis, kalau buat air manis, tawar. Sebab saya memang jenis tak minum, tak ada gula. Jadi selalu kena komplain. So apa yang saya buat ialah, kalau saya ni tak pandai lah bab sediakan minuman, so saya make sure suami saya ni reda lah dengan saya menyediakan lauk pauk dan nasi. Tapi kalau air, suami saya kena buat sendiri. Sebab kalau saya buat, asyik membazir. Anak saya pun tak suka. Yelah, sebab saya ni lidah saya tawar. Daripada saya sekolah, saya memang tak pernah, orang kata sangat jarang minum air ada gula. Jadi bila nak suruh buat bergula, memang tak lepas lah. Apabila kita tahu dah kekurangan kita pada sesuatu, maka kita tu tampunglah dengan perkara yang lain. Betul tak? So at least kita kata tak ada apa pun nak bagi dekat orang. Macam Rasulullah sebut pada bulan Ramadan, apatah lagi pada ahli keluarga kita, sekurang-kurangnya air dengan kurma. Itu cara at least kita dapat menawan hati ahli keluarga kita. Ada yang tanya tadi, Cik Ani tanya, ada orang kata tak boleh makan daging korban yang telah diwakilkan. Tidak. Contohnya gini, kita daging korban ni kita wakil lah dekat siapa, sebab kita tak boleh nak kita tengok contohnya. Tapi saya pun ambil daging tu sikit, buat balik lah ke Cik Ani. Boleh. Yang kata tak boleh makan daging korban itu bila daging korban tu kita nazar. Saya bernazar nak korban tahun ni satu bahagian. Daging korban nazar, kita tuan tak boleh makan lah, orang lain boleh makan sebab nazar. Nazar ni kena beringat Maknanya nazar ni
dia berniatlah, berazam untuk berkorban. Tu maksudnya. Okey, akhir sekali mak saya, marilah kita sama-sama berdoa lah kepada semua supaya hubungan kita semua ini diberkati oleh Allah SWT, dan Allah bagi jalan lah kepada kita macam mana nak memberkatilah hubungan suami isteri terutamanya. Saya bercerita ni bukan apa, banyak sangat saya dapat masalah daripada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana tentang isteri, tentang suami, tentang orang ketiga. Sebab itulah saya buat live ini, supaya at least lah satu tips setiap kali live kita dapat amalkan. Nah, hari ni tips kita adalah macam mana kita patut menawan suami kita dan ahli keluarga kita melalui makanan. Lepas ni jangan malas-malas lagi nak pergi ke dapur. Kalau masa kita pendek, carilah jalan supaya kita masak dalam waktu yang singkat tetapi efisien, sedap, halal, bersih, thayyibah. Dan perut ni sebenarnya kita boleh didik. Kalau dulu mungkinlah suami kita dididik oleh mak dia lama, daripada kecil sampai besar. Tapi sebenarnya apabila dia duduk dengan kita, kita didik pula dengan cara makan, cara menguruskan hidangan, apa patut makan, apa tak patut, mana yang sedap, mana yang tak sedap. Lama-lama kalau puan perasan, ahli keluarga kita, lidah suami kita juga akan berubah ikut didikan kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya puan-puan, jangan pandang rendahlah pada kedudukan kita di dapur. Sebab daripada dapur dia boleh berkembang, memberi kesan kepada semua ahli keluarga dan memberi kesan kepada semua pekerjaan ahli keluarga kita. Bila kita uruskan dapur dengan yang baik, insya-Allah yang lain juga akan lebih mudah untuk diuruskan. Wallahu alam bisawab. Esok hari pukul 12 saya boleh lagi live. Kita datangkan tips yang lain pula. Apakah tips seterusnya untuk menjamin hubungan suami isteri? Okey. Dan kepada siapa yang nak korban, jangan lupa terus kontak segera admin sebelum terlambat. Ada di Kelantan, Patani, Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah. Siapa nak akikah pun cepat. Biri-biri yang kita sediakan juga sebenarnya sangat besar dan murah sebab kita buat di Patani dan di sana kita nak bagi kepada orang-orang asnaf. Daging di Kelantan masih lagi kita buka pada siapa yang nak korban, dipersilakan. InsyaAllah kami dah 21 tahun urus, dah lalui macam-macam, kita pun dah cek macam-macam, dan kita sediakan SOP juga supaya memudahkan urusan, dan tuan-tuan dan puan-puan juga yakinlah dengan agihan yang akan diberikan. Okey, terima kasih semua. Esok kita jumpa lagi. Jangan lupa siapa yang nak mesej saya, pergi DM dekat IG sebab saya takut FB Messenger saya problem. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.